Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio Informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi geng, memang puas hatilah kalau korang berada kat stadium. Sebab apa? Dapat tengok sendiri depan mata 4 jaringan gol skuad Harimau Malaya kat Stadium Nasional Bukit Jalil. Penat tu penat. Penat sebab apa? Penat raikan gol satu. Penat tengok keadaan padang geng. Memang teruk lah kalau korang tengok depan mata. Boleh nampak bola tu melantun-lantun. Itulah FAM, PSM. Kalau nak guna awal, last nama Malaysia sendiri tercalar disebabkan keadaan padang tersebut. Benda pun dah terjadi. Apa yang aku harapkan FAM dan juga PSM ambil pengajaran lah pasal isu ini. Alright. Jadi apa-apa kita lupakanlah pasal isu padang tersebut. Kita fokus pula untuk final bertemu dengan pasukan Tajikistan pada 17 hari bulan nanti. Jadi geng, untuk video kali ni aku nak bersembang tentang ramalan layout aku Malaysia bertemu dengan pasukan Tajikistan. Jadi ini hanyalah pandangan aku, cadangan aku saja. Kalau korang tak bersetuju, player ni tak patut ada dalam skuad ni. Korang boleh komen kat bawah ni. Alright. Jadi apa-apa semua keputusan tersebut di bawah coach Kim Panggon itu sendiri. Jadi geng, kalau korang tengok Kim Panggon beliau ni gemar untuk ubah-ubah taktikal beliau. Ada masa guna 3-4-3-4, 3-3-4-2-1-3 dan paling terbaru ketika bertemu dengan India hari tu, beliau gunakan 4-2-2 yang mana Arif Aiman berperanan sebagai pemain nombor 10 ataupun second striker. Jadi bijak tak bijak genius tak genius Kim Panggon ni, korang nilaikanlah sendiri. Pelbagai taktikal beliau sehingga opponent lawan confirm akan terkeliru. Jadi untuk bertemu dengan pasukan Tajikistan ni, kemungkinan besar juga Kim Panggon akan ubah lagi taktikal untuk first half. Yang mana mungkin ramalan aku, beliau bakal gunakan taktikal 4-3-3. Dan selepas itu untuk second half mungkin akan berubah lagi mengikut situasi semasa skor lah. Kalau ketinggalan, mungkin beliau akan lebihkan ramai pemain sayap di hadapan. Dan kalau kita tengah leading, kemungkinan 3-4-3 pada second half. Jadi kalau kita tengok ketika bertemu dengan pasukan India hari tu, tengah kita dan juga defense agak lompong lah. Sebab tu India banyak menyerang pasukan kebangsaan. Jadi untuk posisi penjaga gol, aku still harapkan Shihan lah. Walaupun prestasi beliau ketika bertemu dengan India hari tu 50-50. Jadi apa yang aku harapkan untuk Shihan ni, beliau ni tak begitu selesa lah untuk menjadi penjaga gol nombor 1 Malaysia. Sebab apa? Kalau beliau begitu selesa, ia boleh memakan diri. Jadi untuk bertemu dengan Tajikistan ni, aku harapkan Shihan menjadi perform 100% lah insyaAllah. Seterusnya untuk CB memang 100%. Dion Kul wajib turun lah geng. Kalau kita tengok beliau begitu baik ketika bertemu dengan India hari tu. Kalau tak ada beliau, aku rasa banyak jugalah kita dah bocor. Bukan setakat defending beliau bagus. Kalau ketika set piece terutama corner, beliau bakal menjadi senjata utama untuk kita cari gol nanti. Seterusnya, siapa yang nak pair dengan Kul ni? Ini yang paling merisaukan. Sebab apa kalau kita tengok Dominic ketika bertemu dengan India hari tu, beliau ni banyak melakukan silly mistake sehingga pemain India banyak menyerang di tempat beliau. Jadi apa yang aku harapkan untuk 11-11 ni, untuk kelayakan Piala Dunia ni, Kim Panggon bolehlah bawa player seperti Feroz ataupun Syahrusal untuk pair dengan Kul ni. Sebab apa? Kita tengok barisan pertahanan kita ni sekarang agak merisaukan lah. Jadi ketika bertemu dengan Tajikistan ni, Kim Panggon tak banyak bawa player-player CB. Kita ada Syahrul Nazim, ada Junior Asta dan juga Dominic. Jadi bagi aku Syahrul Nazim adalah calon yang sesuai lah untuk pair dengan Kul ni. Sebab apa? Kalau kita tengok Junior ni, beliau ni jarang lah bermain untuk kesebelasan utama. Beliau ni banyak masuk pun untuk second half ataupun 60 ataupun minit ke 70. Sebab apa? Stamina beliau pun begitu tak baik lah. Seterusnya untuk RB dan juga LB, aku still percaya untuk Matt Davis dan juga Corbin untuk starting lah. Bagi aku kedua-dua player ni adalah player paling konsisten, paling terbaik, paling rajin yang kita ada. Even kalau ketika bertemu dengan India, kita nampaklah Corbin nya sedikit kemenatan sehingga banyak player-player India attack beliau. Tapi sebenarnya beliau ni terpaksa cover tempat Dominic ketika itu. Jadi sebab itulah kita agak nampak lompong lah sedikit kat tempat beliau. Tapi kemungkinan kalau lah Corbin kemenatan, kemungkinan Daniel T akan menjadi pemain sub untuk menggantikan beliau nanti. Seterusnya untuk pemain tengah. Kalau kita tengok ketika pertemuan dengan pasukan India hari tu, tengah kita agak lompong lah. Sebab apa? Kim Panggon hanya menggunakan 2 pemain tengah saja. Jadi kemungkinan besar untuk bertemu dengan pasukan Tajikistan ni, Panggon bakal menggunakan 3 pemain tengah untuk stabilkan bahagian tengah pasukan kebangsaan nanti. Seterusnya untuk bahagian defensif midfielder, bagi aku kemungkinan besar Kim Panggon bakal menggunakan Brandon Gan. Sebab apa? Beliau ni masih cegah 100% sebab beliau langsung tak bermain ketika bertemu dengan pasukan India hari itu. Kita tahu pemain-pemain Tajikistan ni boleh tahan besar jugalah, mempunyai fizikal yang baik. Jadi khidmat Brandon Gan bagi aku amat sesuai lah. Sebab apa? Beliau pun mempunyai fizikal yang baik untuk beliau melindungi bahagian defensif dan juga defender kita nanti. Untuk pengetahuan korang juga beliau ni pernah bermain dengan pasukan Tajikistan ketika King Cup yang lalu. Jadi beliau mungkin dah tahu selok-belok pemain-pemain Tajikistan ini. Walaupun kita tahu prestasi Brandon Gan ketika ini ada turun naik tak seperti dulu lagi, tapi ini sajalah pemain poor defensif yang Kim Panggon bawa ketika ini. Untuk Noah Lim, beliau bukanlah poor defensive midfielder
beliau ni lebih kepada attacking. Jadi apa yang aku harapkan untuk kelayakan Piala Dunia nanti, Kit Panggung bolehlah bawa Syamil Kutiaba ataupun Hong Wan untuk mengemudi bahagian defensif midfielder Malaysia nanti. Seterusnya untuk dua pemain tengah yang lain, kemungkinan besar Kit Panggung bakal menggunakan Endrick Dos Santos dan juga Stuart Wilkins. Ketika bertemu dengan India hari tu, Endrick bagi aku beliau ni pun macam tarik jantung man. Berikan 100% atas padang, turun naik. Walaupun adalah juga silly mistake yang beliau buat. Tapi bagi aku, beliau still bermain cukup baik ketika bertemu dengan India hari tu. Bagi aku sukalah dengan vision dan juga mission beliau ketika melakukan shot ataupun long passing untuk pemain-pemain yang lain. Terusnya untuk Stuart Wilkins, untuk pengetahuan korang lah, ketika bertemu dengan India hari tu, sebenarnya beliau ni baru saja pulih daripada kecederaan. Sebab tu kita tak nampak sangatlah peranan beliau akhir-akhir permainan. Tapi sudah tentu ketika bertemu dengan pasukan Tajikistan nanti, aku cukup yakin yang beliau ni bakal fit 100% dan sudah bersedia untuk diturunkan untuk menjadi kesebelasan utama kebangsaan. Jadi sudah tentulah kemampuan beliau shooting daripada luar kotak penalti menjadi senjata utama beliau untuk mencari gol untuk skuad Harimau Malaya nanti. Terusnya untuk dua pemain sayap kita, sudah tentu tiada bantahan. Kita ada Faisal Halim dan juga Arif Aiman. Kita tahu, tak boleh sangka lagi lah kepoweran mereka, kehebatan mereka. Mereka sekarang memang tengah on form, tengah momentum yang terbaik. Bagi aku, mereka berdua ni adalah senjata utama untuk kita cari gol nanti. Sudah tentu mereka ni akan bertukar kiri ataupun kanan untuk mengelirukan bahagian pertahanan pasukan Tajikistan nanti. Seterusnya untuk striker, aku still percaya untuk Darren Lock untuk mengemudi bahagian serangan pasukan kebangsaan. Sebab apa? Kalau kita tengok Aguero pun hari tu kurang menyelah lah. Dan juga Paulo Josue ada dalam skuad sebab dia main denggi. Kalau nak main fast 9 pun tak boleh. Jadi apa yang aku harapkan, dua pemain sayap kita ataupun pemain tengah kita boleh beri umpanan yang baik untuk Darren Lock score nanti, insyaAllah. Jadi geng, macam mana? Kalau korang ada pandangan korang sendiri tentang line up Malaysia bertemu dengan pasukan Tajikistan, korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi macam mana korang rasa? Malaysia mampu ataupun tidak juara Pesta Bola Merdeka? Aku cukup yakin dalam hati aku yang mana kita mampu untuk menjadi juara Pesta Bola Merdeka nanti. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Apa-apa, kekalkan kepimpinan Kim Panggon. Assalamualaikum.